Masya Allah, Alhamdulillah. Saya dah tak sabar saya tengok soalan-soalan yang kita akan kongsikan dengan Ustaz. Subhanallah, hari ini kita akan berada dalam perjalanan masa depan. Tapi Allah dah beritahu sekarang, hari ini. Dan kita tahu surah Al-Mulk ni kita biasa amalkan sebelum tidur dan sebagainya. Mak ayah, tok nenek kita selalu pesan, ni akan menjadi peneman kamu di kubur nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan hari ini kita nak mulakan dengan satu hari satu ayat dulu. Kita surah Al-Mulk ayat ke-8. Saya bacakan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir meledak kerana kuat marahnya. Setiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar daripada orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dulu? Jadi persoalan ini akan terjawab sebentar lagi. Kenapa agaknya Allah berikan skrip, Allah berikan persoalan ini. Jadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman, merupakan jurulatih utama di Tadabbur Center dan sentiasa bersama kita berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Talib. Ya, saya baik Ustaz. Hari ini Ustaz kita nak mendalami saya tengok sini daripada ayat-ayat yang diturunkan dalam surah Al-Mulk. Banyak skrip-skrip yang bakal kita dengar di masa akan datang. Tapi Allah berikan terlebih dahulu. Sekarang ni mungkin Ustaz kita boleh tadabbur dulu surah 8. Dan saya rasa surah 8 ni Ustaz, jawapan dia ada seterusnya dalam surah 9, ayat yang ke-9. Jadi mungkin kita boleh tadabbur dulu perjalanan penceritaan ni. Saya rasa daripada ayat ke-5 sampai ke-11 saya rasa amat cocoklah untuk kita memahami perjalanan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Terima kasih kepada Encik Talib, kita punya moderator, kepada seluruh para penonton di TV Al-Hijrah yang dipilih Allah untuk sama-sama membaca surah Yasin tadi, dan untuk turut mendengar sepatah dua peringatan daripada siri yang kedua surah Al-Mulk, penggambaraan kita dengan surah Al-Mulk. Bila Cik Talib sebutkan tadi tentang skrip yang telah disediakan di dalam Al-Quran, kita jangan anggap ia adalah skrip seperti seorang pelakon yang mahu berlakon di pentas ataupun di teater. Skrip di dalam Al-Quran ataupun ungkapan-ungkapan ahli neraka di dalam Al-Quran adalah sebuah peringatan kepada kita. Kalau ungkapan itu adalah ungkapan kita satu hari nanti, kita tidak mahu, tetapi kerisauan kita itu bukan ungkapan orang lain, itu adalah ungkapan dari masa depan yang Allah beritahu dengan sifat maha mengetahui Allah yang engkau akan lafazkan. Jadi ayat yang ke-8, di mana pada ayat yang ke-8 ini kita telah diberitahu setiap kali ahli neraka dihumban, na'udzubillah, mereka akan dihumban dalam bentuk faujun. Faujun ni Cik Talib artinya berkumpulan. Baik. Ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan mereka di dunia dahulu yang satu tabiat, satu perangai. Walaupun pelbagai zaman, kita kena ingat ya, walaupun kita ni dengan orang-orang sebelum kita yang sudah pergi, ya, ataupun cerita-cerita sejarah orang dulu-dulu yang kita baca dalam Quran, kita tahun 2021, orang dulu-dulu tahun yang berbeza daripada kita. Tetapi di dalam neraka, na'udzubillah, kalau dah perangai itu sama-sama suka pukul orang, maka kita akan duduk sama-sama dengan umat-umat terdahulu yang memang suka pukul orang, sepak orang, terajang orang. Faujun akan dihumban ahli neraka itu dalam bentuk berkumpulan yang sama di dunia dahulu, peperangai di dunia dahulu. Dan yang menggerunkan saya adalah malaikat tak akan humban gitu-gitu. Malaikat akan menghumban. Setiap kali dihumban, malaikat akan bertanya, yang sebenarnya bukan pertanyaan Cik Talib, yang kelihatan seperti bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah pernah datang kepadamu pemberi peringatan? Ini bukan soalan, ini sebenarnya perlian, kritikan, sindiran. Kalau intonasinya adalah pemberi peringatan tak datang pada kamu,
Hello, pemberi peringatan tidak sampai kepada kamu. Jadi, ia bukan soalan yang memerlukan jawapan. Ia adalah kritikan keras kepada kamu yang memilih untuk datang kemari ke dalam neraka jahanam. Sedangkan Tuhan mengutuskan para rasul dan ramai pemberi peringatan untuk selamatkan kamu daripada sampai kemari. Menarik ya tuan-puan sekalian, Allah tidak sebut pada ayat 8 alam ya'tikum rasul. Kerana hari ini kita hidup pada zaman rasul dah tak ada. Jadi kita macam boleh bagi alasan kan? Kita tak boleh bagi alasan sebab memang rasul dah tak ada. Tetapi yang meneruskan perjuangan rasul yang menyampaikan peringatan dari kalangan para ulama. Dan kita jangan nampak pemberi peringatan hanya para ulama, entah-entah yang beri peringatan anak kita sendiri, isteri kita sendiri, kawan baik kita sendiri. Kalau mereka beri peringatan, mereka adalah nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Apa kau buat dengan mereka yang memberikan peringatan? Kau remehkan mereka? Kau anggap mereka tidak layak bercakap, memberi peringatan kepada engkau kerana engkau ada kedudukan? Jadi, saya nak sarankan ya, bila kita bangun daripada tidur, baca ayat 8 ni supaya ya, kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur sebagaimana sunnah Nabi SAW. Tapi setiap kali kita bangun, why not salah satu ayat kita baca adalah ayat yang ke-8. Kerana Encik Talib, ayat 8 dia memberitahu kita tujuan kita hidup. Hari ini aku hidup memanglah aku nak kejar another 500, another 1000. Hari ini aku hidup ada plan aku nak buat. Hari ini aku hidup aku nak baca satu lagi buku, ada satu lagi babak lakonan aku nak buat, ada beberapa kedai aku nak jenguk. Mungkin kita ada pelbagai cita-cita, tetapi ingat, setiap kali kita diberikan Allah nafas hidup lagi pada hari ini, hari Rabu, ia adalah tujuan untuk kita dengar peringatan. Alam ya'tikum nadhir. Untuk dengarkan telinga ini dengan teguran. Itu tujuannya. Ya, wallahu alam, Cik Talib. Allahu Akbar. Satu peringatan yang cukup dalam Ustaz ya. Mukadimah dan rakan-rakan di kita Facebook pun cakap terima kasih Ustaz. Syukur terima. Maksudnya dia dapat tangkap apa ataupun perkongsian Ustaz ni. Syukur alhamdulillah. Dan Ustaz kalau kita lihat sebelum kita nak ke ayat 9, 10 dan 11 tu kita nak tengok sebab minggu lepas Ustaz ada kongsi dan dalam IG Ustaz Syahari Abdul Rahman Ustaz dah berkongsi tentang ayat ke-3, 4, 5 sebelum ni betapa keegoan, kesombongan tu. Dalam ayat ke-5 Allah menyatakan maksudnya, saya bacakan Ustaz dan demi sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan kita lihat dalam keadaan ini, kenapa Allah gunakan ayat 1 hingga 5 ini betul-betul untuk menyentuh hati kita, untuk menundukkan sikap ego kita Ustaz. Ayat yang kelima, Encik Talib dan semua para penonton, Allah menyebut bintang-bintang di langit sebagai masabih. Masabih ni artinya pelita. Ya, kita hidup tahun 2020 ni mungkin tak ada pengalaman menyalakan pelita kan, barangkali adalah pengalaman sedikit masa raya baru-baru ni walaupun di rumah masing-masing adalah pengalaman guna pelita untuk mercun. Tetapi orang 70-an, ya barangkali 60-an sebelum merdeka, ya moyang-moyang kita, mereka ada pengalaman dengan masabih. Dan orang Arab ketika Al-Quran diturunkan, mereka ada pengalaman dengan masabih, iaitulah pelita yang digunakan untuk mengelakkan kegelapan. Allah Ta'ala kata bintang di langit, bintang-bintang di langit dunia, ya bukan sekadar bintang, tetapi masabih, pelita untuk kamu. Tetapi masalah manusia ya seperti kita hanya melihat bintang itu sekadar satu objek di langit. Kita tidak memahami fungsinya. Kita seakan-akan melihat bintang itu tidak berbicara dengan kita. Makhluk bisu yang diciptakan tanpa tujuan. Walhal Allah jadikan masabih sebagai juru bicara, sebagai nadhir. Allah jadikan bintang sebagai nadhir. Bintang ni nak bagi tahu kamu, wahai Syahari Abdul Rahman, kau berpandukan cahaya ke tidak untuk mak sampai ke destinasi yang Tuhan suruh pergi. Tuhan tak nak engkau ke neraka. Tuhan nak engkau ke syurga. Lalu supaya engkau faham hidup ni kena ada tujuan dan hidup ni umpama perjalanan, lihat bintang ke langit itu. Bintang itu beritahu kepada orang-orang yang nak bermusafir di malam hari, zaman orang-orang Arab dahulu.
Mereka tak ada Waze, mereka tak ada Google Map, mereka tak ada cara untuk GPS-kan perjalanan mereka. Baik. Tetapi mereka berpandukan bintang. Jadi bintang membantu mereka dengan zodiak tertentu, dengan buruj tertentu, dengan wajah tertentu. Oh, kita perlu berada di bahagian ekor untuk selamat sampai ke Syam. Kita kena follow ikut kepala dia macam bentuk tertentu. Ya, lalu kepala tu dengan cara follow kepala kita akan sampai ke Yaman. Jadi bintang membantu, memandu orang berdagang, orang bermusafir selamat sampai ke destinasi. Kamu manusia, kamu lupa hidupmu sebuah perjalanan, dan aku tidak biarkan kamu hidup tanpa cahaya. Dari langit kamu nampak bintang, dari langit aku turunkan Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran ini, ya, Allah pandu kita supaya macam mana nak selamat sampai ke syurga. Jadi pada ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang masabih, ya, supaya kita jelas hidup ni ada tujuan, dan kita mesti selalu memastikan perjalanan kita dari hari ke hari berlandaskan tujuan yang Tuhan telah umumkan kepada kita, iaitulah tidak lain tidak bukan hamba yang menunggu perintah tuannya, hamba yang mematuhi perintah Tuhannya. Itu tujuan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Jadi kita dah dapat patah balik ke belakang, kita tengok kenapa agaknya Allah berikan peringatan dan kenapa sindiran atau persoalan itu diberikan. Soalan yang tanpa jawapan. Tapi Ustaz, ayat ke-9 mereka jawab. Mereka jawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami telah mendustakannya, dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dia mengaku, Ustaz, skrip ini menyatakan bahawasanya mereka mengatakan dia mengaku, Ustaz. Tapi kenapa agaknya mereka mengaku ini membuktikan apa? Kedegilannya ke apa ke, Ustaz? Alhamdulillah, ayat ke-9 ni membuktikan pertama keadilan Allah. Maksud keadilan Allah adalah tidak ada pun ungkapan ahli neraka yang berunsurkan protes kepada azab yang mereka terima, ataupun pemberontakan di atas ketidakadilan pada apa yang mereka terima dalam neraka. Kalau mereka protes, ya, mereka akan berkata, kami buat maksiat, kami berdosa, kami syirik hanya 40 tahun, 50 tahun. Lalu kenapa kami perlu berada di sini dalam bentuk kullama ataupun dalam bentuk diulang-ulang azab? Mengapa kami di dunia dahulu syirik 40 tahun, kenapa tidak dalam neraka 40 tahun je? Kenapa kami diulang-ulang dengan benda yang sama untuk tempoh yang beribu tahun lamanya? Tetapi tidak ada ucapan itu. Jadi pertanyaan malaikat, alam ya'tikum nadir, dijawab oleh ahli neraka untuk membuktikan keadilan Allah pada hisab yang sudah berlaku sebelum mereka ke neraka. Iaitulah jawapan ahli neraka adalah bala. Bala ni maksudnya memang benar kami mengaku bahawasanya pemberi peringatan telah datang kepada kami. Walaupun mereka bukan Rasul, tetapi yang pasti mereka telah memberikan peringatan. Tetapi kami menyesal. Ini tujuan jawapan mereka. Mereka bukan nak memberontak. Ya, sebab mereka faham ini adalah keadilan Allah. Allah telah tegakkan hujah-hujah untuk mereka ke neraka. Allah tidak zalim walau sebesar zarah semasa berlakunya hisab. Satu persatu catatan amal dibentangkan dan disahkan sendiri oleh empunya badan. Tetapi apabila ahli neraka ditanya oleh para malaikat, apa yang terjadi adalah mereka memberikan ucapan yang panjang lebar untuk tujuan mengemukakan rayuan belas kasihan Allah. Cutikanlah kami walau sehari. Rehatkanlah kami walau seketika. Mengapa terus, ya, azab ini berulang tanpa kerehatan? Qad ja'ana nadhir fakadzabna. Kami merayu padamu wahai Tuhan, dengan ini kami buat penyesalan, kami bertaubat. Terimalah taubat kami. Kami mengiktiraf kesilapan kami, mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Dan kesilapan kami juga wahai Tuhan, kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apa-apa pun dulu. Sebab tu kami tak boleh nak baca. Kami tak baca Quran sebab Allah tak turunkan apa-apa peringatan. Na'udzubillah. Di dalam neraka nanti mereka berkata,
Mereka berkata, dulu kami di dunia berkata Tuhan tak turunkan apa-apa. Apa makna Tuhan tak turunkan apa-apa? Kami tak ada sebab nak baca Quran. Oh. Sebab orang yang baca Quran maknanya dia tahu di dalam Al-Quran ada peringatan. Jadi bila dia baca Quran maknanya dia nak dengar peringatan. Tetapi dulu mereka tak baca Quran, mereka tak faham Quran, sebab bagi mereka Tuhan tak turunkan apa-apa peringatan. Jadi kenapa kami nak beri perhatian kepada apa yang kau kata sebagai peringatan? Iaitulah Al-Quran. Kami akan hidup dengan cara kami, dengan rutin kami. Kamu yang sebaliknya sesat, bukan kami yang sesat. In antum illa fi dalalin kabir. Ini adalah ucapan penyesalan daripada ahli neraka. Mereka recall balik. Ya, memori ahli neraka masih ada. Tidak bermaksud masuk dalam neraka memori hilang. Jadi memori masih ada. Dan mereka mengungkapkan balik keculuparan, kebiadaban yang mereka pernah lakukan kepada para pemberi peringatan. Tuan-tuan, puan-puan, kalau orang tegur kita, ya, walaupun kita lihat ada dosa yang kita tahu, dia kelihatan di mata kita kurang, ya, pengaruh berbanding kita. Dia kelihatan tak mengaji agama sangat berbanding kita. Tapi jangan beri alasan untuk tolak teguran daripada dia, insya-Allah. Masya-Allah, subhanallah. Jelas Ustaznya, akhirnya menyesal, mereka menyesal juga. Ini yang diturunkan dalam ayat ke-9. Dan kalau kita tengok rentetan dalam ayat ke-9 nak masuk ke-10 tu, dan dia mengaku bahawasanya memberikan alasan lah Ustaznya. Dia mengaku tapi seolah-olah dia memberi alasan, dia macam Allah tak menurunkan sesuatu. Adakah itu berbentuk macam menyalahkan balik kepada Allah SWT tak turunkan apa-apa ke macam mana Ustaz? Mereka dalam neraka, mereka tidak mampu untuk melafazkan alasan sebab mereka memahami alasan itu hanya menambah kemurkaan. Kau nak cakap apa? Kau nak menipu aku, malaikat? Ungkapanmu, ya, adalah pendustaan. Ia hanya menambah kekerasan, ketegasan, kemarahan para malaikat. Maka ucapan ahli neraka berdasarkan ayat 9, ayat 10 adalah ucapan penyesalan. Ya, meminta agar diringankan hukuman, membuat rayuan. Jadi ayat 10 juga sebahagian daripada kesinambungan ucapan yang penuh penyesalan. Ya, seperti lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Alangkah baiknya. Ya, mereka tak kata kami dulu mendengar, bukan kami tak dengar. Kami dulu berfikir, bukan kami tak fikir. Ini baru orang yang mendatangkan alasan yang direka-reka supaya tidak diteruskan azab. Tetapi apa yang berlaku adalah lau. Maksudnya kalaulah kami dulu. Ini penyesalan. Kalaulah kami dulu mendengar ayat-ayat yang telah dibacakan sebagai peringatan, au na'qilu, ataupun kami berfikir tentang kejadian, ya, alam ini, sab'a samawatin tibaqa, kami berfikir, kami merenung apa tujuan penciptaan alam di atas kepala kami, di sekeliling kami. Kami takkan jadi orang yang berkawan dengan sa'ir, ashab. Ashab ni maksudnya, Cik Talib, adalah mereka yang tidak berpisah daripada sesuatu ataupun seseorang. Ashab ni maksudnya dia tak berpisah, nama pun sahabat. Takkan berpisah. Dia berkawan rapat lah. Berkawan rapat. Maksudnya dia akan masuk sebondong-bondong dengan rakan-rakan ni lah. Dan tadi saya ada dengar Ustaz mengatakan bahawasanya tempat yang dipenuhi dengan azab. Jadi kita merujuk pada Ustaz kata azab tu, mata saya terus tertumpu pada ayat ke-6 di mana ayatnya saya bacakan maksudnya, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Dan kenapa dinyatakan sebegini rupa Ustaz, satu peringatan, satu amaran. Kita dah tahu dah tempat ni, Allah kata ni tempat tak elok. Macam ibarat kalau kita buat satu notis Ustaz ni, jangan buang sampah di sini, kat situlah berlonggok. Adakah memang sikap kita begitu? Dah Allah beri amaran, jangan pergi tempat ni, ini tempat buruk, tempat teruk, tempat banyak seksa azab. Macam kita ni, kat mana kita nak ambil pengajaran bahawasanya okey, ini adalah tempat amaran, kita tak nak pergi tempat ni, lokasi ini.
Ya. Allah sebut banyak cerita pasal neraka dalam surah Al-Muluk. Kerana ketika surah ini diturunkan, memang majoriti, bukan minoriti. Majoriti adalah mereka yang memilih untuk kekal memekakkan telinga. Tidak percaya lepas mati ada kehidupan semula. Mahu terus selesa dengan kekuatan harta benda. Tetapi ingat, kita tidak melihat Al-Quran hanya dengan sebab-sebab penurunannya. Al-Quran mesejnya merentasi masa. Al-Quran, kalau kita baca betul-betul, ia seperti baru diturunkan, termasuk surah Al-Muluk. Allah Maha mengetahui majoriti manusia memilih untuk melihat dunia sebagai segala-galanya. Di sinilah ya peluang terakhir mereka untuk meraih kesenangan hidup. Walhal kita bukan diciptakan untuk duduk di sini. Jadi berwaspada selalu. Bila Allah banyak cerita ayat neraka dalam surah Al-Muluk, dan Nabi pula penghulu syurga melazimi surah seperti Al-Muluk ini, maka fahamlah kita tak ada orang boleh terjamin untuk selamat daripada neraka. Hatta Nabi SAW sendiri tidak membanyakkan membaca surah-surah yang banyak ayat syurga sebelum tidur. Nabi membaca surah As-Sajdah sebelum tidur, banyak ayat neraka. Nabi baca surah Al-Muluk, banyak ayat neraka. Itu Nabi SAW. Kita apatah lagi. Dan cerita neraka kerana majoriti manusia memilih untuk kesenangan di sini sampai lupa bekalan untuk ke alam sana. Baik. Jadi kita ni jangan diikut sangat arus perdana. Jangan duk follow sangat majoriti. Kena ada pendirian selalu. Betul ke apa saya buat ni? Baik. Betul ke apa saya buat ni? Dan perkara lagi tadi kita kena ingat. Al-Quran bila memaparkan cerita masa depan, ia adalah rakaman yang benar. Okey, apa maksud rakaman? Saya selalu sebut, saya tak jemu nak sebut, teknologi manusia hebat macam mana sekalipun, YouTube contohnya, dia boleh rakam, masuk dalam YouTube, upload benda yang dah berlaku. Tak ada teknologi boleh masuk dalam YouTube benda yang akan berlaku. Kalau dah nama rakaman, ia adalah benda dah terjadi. Masya Allah. Tetapi Quran datang daripada Allah. Allah ada kaedah lebih daripada teknologi manusia. Allah boleh rakam benda belum terjadi depan mata kamu. Apa makna rakam? Anda tak boleh delete. Dia adalah fakta yang akan berbicara. Orang nak edit, orang nak modify, orang nak delete, itu mereka boleh buat. Tetapi at the end of the day, benda tu dah viral. Benda tu tak boleh nak ubah. Dia jadi bukti yang speak louder than anything. Macam tu Quran. Quran bila bercakap tentang masa depan, ada orang akan dihumban dalam neraka. Malaikat akan bertanya kepadanya, bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Ini bukan ramalan. Ini bukan Allah meramalkan. Ini bukan ramalan. Ini adalah rakaman dari masa depan. Apa makna rakaman? Kita tak boleh delete. Yang kita kena risau adalah, rakaman tu saya ke? Allahu Akbar. Saya ke dalam tu? Ini cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat akhirat. Kita risau, itu kita ke? Neraka dah ada tau sekarang tuan-puan sekalian. Yang pasti penghuni belum ada. Penghuni belum ada. Tetapi kenapa Quran kata tu ada penghuni? Karena Quran berbicara dari masa depan. Diberitahu dalam Quran. Ini keagungan Quran. Beza dengan mana-mana buku di atas muka bumi. Dia memaparkan berita yang benar daripada masa depan. Ya, wallahualam. Allah Akbar. Saya terpaku terpana. Ini satu peringatan yang cukup dalam, Ustaz. Syukur Alhamdulillah ini dapat sesi dengan Ustaz. Saya rasa senyap sekejap, macam sunyi sepi sekejap, sebab khusyuk mendengar perkongsian Ustaz. Betapa indahnya Al-Quran ni. Allah sayang kat kita, sebab tu Allah bagi tahu ni tempat bahaya. Talib, Ustaz, para penonton semua, ni tempat bahaya. Ni Allah dah sediakan nak pergi ke? Jadi itulah antara persoalan-persoalan yang perlu kita jawab, dan kita akan menginjak kepada ayat ke-7 sebentar saja lagi, di mana kita nak kenal pasti, Ustaz. Kenapa dalam ayat ke-7 ni Allah Taala telah menceritakan rakaman dah mereka dilemparkan, ada suara neraka yang mengerikan. Tadi Ustaz kata tak ada orang dalam tu, tapi ada suara neraka. Adakah neraka ni berbunyi begitu kuat dan sebagainya? Dan itulah dia, sedangkan neraka itu membara. Jadi kita nak tahu
Agaknya tempat ni buruk yang macam mana tu? Kita mesti nak tahu kan. Teruk yang macam mana tu? Kita nak tahu sebentar saja lagi. Berehat seketika. Kembali lepas ini kepada semua para penonton, kita terus terpaku untuk kita dengarkan satu sesi yang sangat baik mengupas surah daripada Al-Mulk ini tentang rakaman masa depan. Kembali lepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali dan saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperti Salabiyah Ahmad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolong kami, bantu kami untuk istiqamah membaca Al-Mulk dan Al-Quran. Ada Rokiah Ahmad dan juga Nur Melisa kata, Ya Allah, syukur sangat terjawab soalan selama ini. Ya betul. Bila duduk mendekati Al-Quran dengan orang yang faham tentang mengupas tadabbur Al-Quran, kita rasa, Ya Allah, begini hebatnya Allah berbicara kita manusia Al-Quran kan. Jadi kita perlu duduk, tambah ilmu kita, syukur Allah berikan kita rezeki. Duduk dalam majlis ilmu sebegini juga ada satu rezeki rahmat Allah SWT. Dan kita nak teruskan dengan Ustaz. Ustaz ayat ke-7 tadi, Allah sayang sangat kat kita, Allah warning kita. Hai Talib, tempat ni tak elok, jangan pergi. Lepas tu kita pula tanya, Allah bagi tahu lagi tempat kat sini teruk tau, macam ni rupa dia. Jadi Allah tahu kita akan tanya, teruk macam mana? Jahat-jahat macam mana? Jadi kat sini Allah dah jawab. Jadi Ustaz boleh kita kupas ayat ke-7 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar. Mereka akan mendengar sesuatu. Perhatikan elok ayat 7 ni. Dia bukan cerita tentang dah sampai ke dasar neraka. Dia baru cerita pasal proses dibaling. Belum sampai pun lagi. Oh, Masya Allah. Dalam satu hadis Sahih Muslim, Cik Talib, yang sangat gerun dengan hadis ini, di mana para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, tiba-tiba terdengar ada macam bunyi batu jatuh, gedebuk barangkali lah. Lalu Nabi tanya, kalian tahu tak bunyi apa tu? Para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Lalu Nabi kata, ya hadha hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan. Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun lepas. Allah. Ia baru sampai ke dasar neraka. Kita jangan ingat seksa neraka ni hanya di dasar. Dalam proses nak dihumban pun tak sampai lagi. Itu dah rasa sakit. Sebab itu kita ada perkataan tafur. Tafur ni kalau isteri kita memasak terpercik minyak akibat daripada ikan yang kita nak goreng tu tak letak hati-hati, minyak tu terpercik. Maka itulah fenomena tafur. Aduh sakit bang, terkena minyak. Padahal anda tak masukkan pun jari anda ke dalam minyak, baru terpercik. Ahli neraka tak masuk neraka lagi, terpercik dah. Percikan akibat humbanan yang sangat kuat, seperti seseorang baling batu ke dalam lautan ataupun sungai, terpercik dah air itu ke muka, kepada kita, terpercik. Satu, percikan. Yang kedua, Allah kata, kerana kamu dulu, bila diberikan ayat-ayat Quran, kamu tak nak dengar. Kamu dengar ayat Quran tapi di sisi Allah kamu pekak. Kamu dengar ayat Quran tapi sebenarnya di sisi Allah kamu tak dengar. Kerana mendengar ni bukan soal telinga ni. Dia adalah hati. Kerana dulu kamu tak nak dengar peringatan daripada aku. Orang azan kat masjid, kat surau, kamu tak rasa bersalah untuk sahut seruan Allah menunaikan salat. Ya walaupun kita tak boleh solat dekat masjid, dekat surau. Tetapi sekurang-kurangnya kena ada perasaan bersalah. Azan dikumandangkan, kamu tak ada sebarang perasaan bila aku panggil kamu untuk kembali kepada aku. Akhirat nanti masa dihumban kau akan dengar sesuatu. Allah. Dulu ada masalah pendengaran Dulu ada masalah pendengaran. Aku buat telinga elok-elok, kau tak nak dengar. Hari itu nanti Allah akan bagi kamu dengar benda yang kamu paling tak nak dengar. Syahiqan. Kita berhenti sekejap dekat perkataan syahiqan. Syahiqan adalah suara himar. Suara himar, kalau orang Arab kita tanya, dulu syahiqan adalah suara himar yang kepenatan akibat perjalanan di padang pasir terik matahari selepas berhari-hari. Mungkin suara tercungak-cungak kepenatan. Juga para ulama kata syahiqan adalah suara orang yang berada di tempat tinggi yang mengalami sesak nafas. Baik.
Kita tak masuk lagi ke dalam neraka, na'udzubillah. Baru dihumbankan. Tetapi dah dengar suara orang tak boleh bernafas kat dalam sana. Dah dengar suara orang lemas mencari oksigen dalam sana. Bayangkan, kita tak masuk lagi macam orang nak pergi interview. Orang tu dah interview, muka merah padam. Ya, lalu dia berkata kat kita, habislah engkau. Kita tak ada mood terus nak pergi interview, betul tak? Kita tak masuk lagi interview. Orang tu dah kena interview. Ya. Jadi kita pun dengan kita kena psycho benda tu. Jadi na'udzubillah lah daripada mengalami pengalaman yang sangat menakutkan pada ayat yang ke-7 ni. Cik tadi. Masya-Allah. Allahu Akbar. Itulah dia satu tempat yang bila kita dengar betul-betul barulah kita faham. Begitu Allah gambarkan tempat yang cukup mengerikan supaya kita tidak ke sana, kita pilih untuk untuk menghindari apa yang Allah larang, insya-Allah. Dan kita tengok pada ustaz, kita nak patah ke depan balik, pergi ke masa depan sekali lagi. Kita tengok ayat ke-10 di mana tadi mereka dah mengaku ya Allah dah beri peringatan benar sungguh. Dan ayat ke-10 mengatakan mereka sambung lagi kata-kata mereka. Tak macam bunyi penyesalan ustaz ya. Sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Tadi ustaz cakap pasal pendengaran, tapi dia dah menyesal ustaz. Dia kata kalau if I only know macam itulah ustaz Bekuang nak cakap speaking lah. Tapi macam tu tapi dah tak berguna ustaz ya. Kenapa ayat ke-10 ni Allah rakamkan situasi sebegini rupa? Allah Ta'ala sentiasa menyebut dalam Al-Quran mereka yang menyesal dan bertaubat. Tetapi taubat itu sudah terlambat. Sepatutnya ya setiap hari yang Allah kurniakan pada kita, kita kena pandang hari ini sebagai hari untuk memperbaharui taubat. Sebab bila taubat dilafazkan ketika melihat neraka, ia adalah taubat yang tidak terima. Sama sekali. Taubat yang bila dilafazkan ketika nyawa dah sampai sini, tidak diterima oleh Allah. Tolong ya, tuan-puan yang saya sayangi, bila kita bangun daripada tidur, doa bangun tidur, ya, kita kena ingat, biarlah cara kita melihat hidup ni berbeza dengan orang yang tak beriman. Allah bagi aku hari lagi, hari ni hari Rabu, bukan sekadar nak capai cita-citaku, tetapi untuk memperbaharui taubatku. Susah nak ada mindset macam ni sebab kita ni bangun pagi nak kerja, ya, ke tempat kerja walaupun kerja daripada rumah, kita dah ada KPI kita hari ni. Ya, nak bekerja, pergi ke macam saya kejap lagi ke pusat vaksin, ya. Kita nak bekerja ke sana, bekerja ke sini, nak tambah pendapatan, nak tambah pengaruh. Hello, kita nak ke mana sebenarnya? Fa aina tadhhabun? Allah Taala tegur kita dengan surah Al-Muluk, kamu hidup hari ini, ramai orang mati semalam tau. Kamu hidup hari ini, ramai mati dalam tidur semalam tau. Kamu hidup hari ini, berapa ramai yang mati mengejut semalam. Allah bagi peluang kau hidup kerana Allah sayang kat engkau. Allah nak engkau bertaubat sebab ajal maut kau pun dalam perjalanan. Tuhan tak nak kita mati dalam keadaan tak sempat taubat, sebab taubat depan neraka tak ada makna. Tak ada makna. Kerap sangat Allah sebut dalam Quran orang yang bertaubat bila depan dia ada azab. Tak ada makna. Dan satu benda yang menggerunkan lagi kita, sebelah surah Al-Muluk ni, sebelah surah Al-Muluk ni surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni surah turun untuk beri peringatan pada isteri sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu isteri Nabi, kamu tidak terjamin. Allah beri peringatan kepada isteri-isteri Nabi. Kita sudah maklum isteri-isteri Nabi, ibu orang-orang beriman, penghuni syurga. Tetapi perhatikan bagaimana isteri-isteri Nabi sendiri melihat diri mereka sebagai terjamin tempat di sana hanya kerana suami kuras. Dalam surah At-Tahrim, Allah cerita isteri Nabi Nuh dalam neraka. Isteri Nabi Lut dalam neraka. Isteri Nabi tidak terjamin, apatah lagi aku isteri ustaz. Suami ustazah, anak ustaz, ustazah. Itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan seseorang boleh automatik selamat daripada neraka. Jadi surah ini sangat memberikan kita satu sifat jangan terlalu selesa. Ya, dengan keadaanmu sebagai orang yang boleh semayang selalu, itu semua usaha kita.
At the end of the day, kita kena berharap pada Tuhan agar jauhilah saya daripada sifat-sifat manusia yang digambarkan dengan jelas dalam ayat ni. Jangan kita baca ayat-ayat macam ni hanya memperelokkan bacaan. Kita risau kita perelokkan bacaan tapi kita buta sebenarnya dengan ayat ni. Allah paparkan dengan crystal clear. Allah paparkan bukan sekadar seperti guru yang mengajar nak memberitahu. Allah mengajar kita dalam Al-Quran ini untuk menyuntik mahu. Mahu apa? Mahu mengelakkan daripada neraka. Kalau setakat beritahu berapa banyak orang yang tak terasa apa-apa, dia tahu tapi dia tak mahu. Allah bila bentang ayat neraka, dia bukan sekadar nak to inform, dia nak persuade kita. Dia nak pujuk kita, sudah-sudahlah. Daripada melalui jalan kehidupan yang melorong kamu ke sana. Kau tak takut lagi dengan ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10? Kau baca Quran ke tidak sebenarnya? Atau kau buta sebenarnya? Na'udzubillah. Ini daripada kita tergolong daripada orang yang buta sebenarnya bila baca ayat-ayat seperti tadilah. Wallahu a'lam. Faham Ustaz. Dan kalau kita tengok dalam situasi ayat ke-10 tu Ustaz, saya boleh katakan nasi dah jadi bubur lah kalau kita dah sampai ke rakaman masa depan ni. Dan kita pun faham bahawa peribahasa sesat dahulu pendapatan sesat kemudian tak ada gunanya Ustaz. Kita tak nak sampai kat momen ni Ustaz, kita persoalan adakah aku tergolong dengan golongan ini? Wa na'udzubillah min zalik. Kita tak nak Ustaz. Jadi Allah ni sayang kita, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti bagi tahu ini tempat bahaya. Kalau kita tengok tempat-tempat yang kalau kita lalu tempat-tempat berbahaya kan ada satu signage, ada satu peringatan lah. Ini kawasan berbahaya, selekoh berbahaya, selekoh tajam. Jadi kita pun berhati-hati. Bagi Ustaz di sini, apa yang di sebaliknya Ustaz nak Allah nak suruh ingatkan kita untuk bertaubat ke, untuk apa yang perlu kita lakukan Ustaz bila kita fahami sebagai kita nak sebagai satu langkah untuk kita mencegah daripada kita termasuk dalam rakaman masa depan ni. Apa yang boleh kita lakukan Ustaz? Di musim pandemik ni, di musim lockdown, kita memahami ramai orang sangat tertekan. Allah uji dengan terjejas pendapatan, dibuang kerja ataupun gulung tikar ataupun tercuci daripada pelajaran, pelbagai lagi lah. Tetapi kita kena ingat, kesemua yang terjadi ini adalah satu bentuk ujian. Allah nak tengok bagaimana kamu respon. Bagaimana kamu respon. Segelintir orang, musibah yang terjadi ini dijadikan alasan untuk mencuri, untuk melakukan perbuatan pelacuran, na'udzubillah. Sebab tekanan boleh menyebabkan orang mencuri. Tekanan boleh menyebabkan seseorang berzina. Tekanan boleh menyebabkan seseorang membunuh. Tekanan boleh menyebabkan seseorang menipu. Kita boleh tengok sama ada di media sosial ataupun di ruangan-ruangan lain. Keadaan ini menyebabkan ramai orang mudah marah. Orang sangat mudah marah. Bila marah, seseorang tidak berfikir panjang. Surah Al-Muluk hadir untuk kita faham apa makna fikir panjang. Perkataanmu itu fikirkan sekejap. Beri kesan tak? Sebelum orang lain, beri kesan tak pada nasibmu di akhirat perkataanmu tu? Kau nak mencuri, kau nak berzina, kau nak membunuh. Fikir ke tidak alam sana? Adakah kau dengan perbuatan-perbuatan ini, tiba-tiba Tuhan hadirkan kematian dalam keadaan kau mencuri, dalam keadaan engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murka? Adakah kau berada di syurga atau di neraka? Kekadang nak ke syurga kita tak ada keinginan. Maka pendidikan daripada Allah adalah mendatangkan neraka supaya kamu tiada pilihan. Kalau kau tidak mahu memilih untuk ke syurga, kononnya ayat-ayat syurga kurang memotivasikan engkau, takkan still tak faham ayat-ayat neraka kat sini? Maka kerana takut kepada neraka, seseorang akan mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan seperti mencuri, merogol, membunuh dan segala bentuk jenayah boleh berlaku di musim pandemik ini. Tidak sedikit tuan-tuan keganasan dalam rumah tangga berlaku pada waktu ini. Tidak sedikit anak-anak yang dipukul pada waktu ini, na'udzubillah. Tidak sedikit perzinaan berlaku di musim-musim begini. Jadi marilah kita didik anak-anak kita dan diri kita sendiri ibu bapa dengan apa makna hari pembalasan.
Supaya setiap tindak tanduk kita ni sentiasa alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir. Ini kan peringatan, kau lupa nak buat tu fikir 2-3 kali tak? Ya, nak langgar red light daripada langit ni, ya, fikir 2-3 kali tak? Na'udzubillah daripada kita bertaubat bila nampak azab depan mata kita. Masya-Allah. Itu juga melibatkan tanggungjawab ibu bapa Ustaz ya. Sebab tak lama lagi kita sebagai bapa ni, Ustaz bapa, saya pun bapa yang ada ni minggu depan. Bukan minggu depan, hujung Ahad ni kita dah insya-Allah akan meraihkan hari bapa. Mudah-mudahan ini sebagai satu peringatan lah untuk kita buat revision, kita buat semak. Dan Ustaz, ayat ke-11, mereka mengakui dosanya tapi jauhlah daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Di sini Ustaz, kita lihat Allah dah nyatakan ayat 10, mereka dah melafazkan dengan kata-kata. Ayat 11 Allah mengesahkan pula. Kenapa ayat ke-11 ini Allah mengesahkan bahawa mereka dah mengaku dosa-dosanya, kan? Tapi jauhlah daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Macam dah terlambat Ustaz. Seseorang yang dalam kesulitan memang akan meminta pertolongan. Tetapi apa yang digambarkan dalam Al-Quran adalah tidak ada apa-apa tanda yang suara permintaan agar kamu ditolong. Tak ada sebarang tanda-tanda yang kamu akan ditolong. Jadi, suara meminta pertolongan hanya akan menjarakkan lagi rahmat Allah kepada penduduk neraka. Maksudnya apa? Dah duduk dalam neraka, memanglah akan makin melolong, akan lebih banyak menjerit. Tolonglah saya, tolonglah saya. Tak kesian ke tengok dekat saya ni? Bila dah duduk dalam neraka, memang tabiatnya orang yang terkena api akan meminta pertolongan agar dipadamkan. Orang yang kesakitan meminta pertolongan agar dihulurkan bantuan untuk keluar daripada kesakitan. Memang begitu sifat bila sakit. Tetapi Allah kata fa'tarafu bidzambihim. Mereka akan menyuarakan suara-suara penyesalan agar diringankan beban. Fasuhqan. Tetapi sebaliknya, makin banyak mereka merayu, makin jauh rahmat Allah. Makin mereka merayu, makin jauh rahmat Allah. Maksudnya lebih baik jangan merayu. Tetapi masalahnya bila duduk dalam neraka, memang kita akan meluah. Kesakitan tidak dapat tertanggung. Jadi kesimpulannya ayat 11 mengajar kita, tidak ada langsung belas kasihan kepada orang yang tidak menerima peringatan semasa di dunia. Langsung tidak ada belas kasihan. Jadi ayat-ayat begini seharusnya menyebabkan kita sentiasa berwaspada. Kita sebelum tidur, kita selalu fikir esok nak buat apa kan? Cik Talib kan? Betul. Memang itulah psikologi orang tidur. Esok buat apa? Tapi Nabi kata surah Al-Muluk ni memberikan pengampunan. Tengok macam mana Nabi bagi tahu fadilat surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ni bukan sekadar nak membantu kamu merancang hari esok. Poin penting surah Al-Muluk adalah maghfirah. Maksudnya apa? Hari ni aku nak tidur sekejap lagi ni. Tidur ni maksudnya mati. Allah nak didik aku macam mana aku nanti nak ke alam kematian. Jadi nak pergi kepada mati ni, kita kena sensitif, kita kena hitung kira. Banyak tak dosa? Dunub bidzambihim ni. Hari ni ada tak dosa? Hitung kira. Ini sepatutnya berlaku sebelum tidur. Mengenang hari ni aku buat apa? Aku putuskan silaturahim orang ke? Ada aku jekah anak-anak aku ke? Ada aku bertindak kasar pada isteri aku ke? Ada aku buat sesuatu pada orang lain, orang jiran ke apa yang menyebabkan mereka tak senang hati? Kita fikir hari ni kita buat apa? Bukan sekadar fikir nak buat apa esok. Itu berlaku sebelum tidur. Sepatutnya. Daripada ayat 11 ni. Cara kita memahaminya. Masya Allah, benda yang perlu kita audit diri, kita perlu tengok, perlu semak kira lah Ustaz Benda-benda yang kita dah buat sebelum tidur bukan betul juga Ustaz. Kadang saya fikir esok nak buat apa, esok nak pergi sini. Adalah perancangan kita. Kita lupa surah Al-Mulk yang kita baca ni, kita tak mendalami, kita tak menyelami bahawasanya Allah suruh kita duduk sekejap, tengok apa dosa kita, tengok dosa kita, jangan tengok dosa orang. Suruh kita muhasabah. Dan Ustaz tadi ada menyatakan bahawa surah sebelum surah Al-Mulk ini adalah surah At-Tahrim tentang isteri. Saya rasa bila bercakap dengan isteri ni, kita sebagai suami dan pastinya sebagai seorang bapa ni, tak lama lagi kita pun nak meraihkan hari bapa lah. Kan secara simboliknya Ustaz, barangkali daripada surah Al-Mulk ni
kita dapat lihat bahawasanya bapa-bapa di Malaysia ni ada tanggungjawab yang cukup besar. Ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh bantu kita lah daripada apa yang kita boleh pelajari, apa yang kita boleh selami sebagai bapa, mungkin sebagai nasihat sebagai bapa, apa yang kita boleh lakukan supaya kita sayang isteri kita, kita sayang anak kita. Kita baca kadang-kadang untuk diri kita je. Padahal tadi kita daripada awal kita nak ajak semua orang, satu keluarga masuk syurga. Kan? Apakah yang perlu kita lakukan berdasarkan surah Al-Mulk ini ayat 5 dan ke-11 ni, atas nasihat Ustaz lah buat kita dan nasihat kita lah untuk semua hari ni. Hari Bapa kan. Jadi hari Bapa ni sebagai seorang mukmin, dia kena mengenang hari Bapa, iaitulah apa peranan aku dah buat sebagai ayah. Dalam surah At-Tahrim, Allah paparkan cerita seorang suami dengan isterinya, Nabi SAW. Nabi tidak boleh sekadar memimpin negara dengan cemerlang, tetapi isteri di rumah tidak merasakan apa-apa impak daripada kehadiran seorang suami. Ini surah At-Tahrim. Ya, untuk mendidik Nabi, jangan hanya sibuk dengan urusan pemerintahan, tetapi baliklah ke rumah dan tanya soalan, berlaku ke tidak ku anfusakum wa ahlikum nara. Berlaku ke tidak proses kamu didik. Ya, masa kamu sangat singkat sebab kamu sibuk dengan urusan pemerintahan, urusan Masjid Nabawi, urusan dengan para sahabat, urusan sebagai komander perang. Tetapi dengan sedikit masa di rumah itu biarkan berkualiti. Jadi apa makna kualiti masa dengan isteri dan anak-anak? Maka datang surah Al-Mulk, seolah-olah menegur ayah, jangan hanya duk sibuk cari makan minum untuk anak-anak. Jangan hanya duk sibuk carikan apa yang boleh memudahkan PDPR anak-anak. Tetapi fikirkan sejenak, anak-anak tu dah faham ke tidak tentang hari pembalasan. Kita sedang berdepan, Cik Talib, dengan satu bentuk generasi yang I don't care. Nak cerita apa kau ceritalah, neraka ke syurga, I don't care. Saya berdepan sendiri dengan generasi TikTok ni. Tetapi kat sinilah seorang ayah kena ingat, anak ni dia tak boleh kita cerita pasal syurga neraka, dia tak berkeinginan pun nak tahu kalau kita tak mendahulukan kasih sayang. Faham. Dia jadi satu rukun dalam penting ni. Kalau kita nak mengajar Malik Yaumiddin ni, hari pembalasan ni, dia kena ambil semangat Ar-Rahmanir Rahim dulu. Lepas tu Allah susun macam tu surah Al-Fatihah. Dia kita nak didik neraka, nak didik syurga, anak tu kena rasa ayah punya kasih sayang. Mak tu bagi something. Kerana dengan kasih sayang, kita akan mampu menjinakkan hatinya kepada mesej seterusnya yang menggerunkan. Berapa banyak ayat-ayat neraka sudah digemakan di telinga anak-anak muda remaja, tetapi kenapa mereka buat juga di akhirnya? Sebab mereka rupa-rupanya hilang kasih sayang. Mak ayah tak peduli pun kat rumah tu. Yang tu lahirnya generasi I don't care tu. Jadi hari ayah ni kena betul-betul dimaknakan, sebab hari ni banyak anak-anak tak rasa ada ayah dalam rumah. Padahal ayah ada je depan mata tu. Ayah ada je depan mata. Tapi mereka tak rasa kehadiran ayah mak. Orang lain yang bagi perhatian pada apa yang mereka nak. Jadi na'udzubillah daripada kita menghadapi situasi inilah. Syukur, Alhamdulillah. Sebagai bapa-bapa tu, saya hashtag sila terasa di sini Ustaz. Betul, kadang kita, betul Ustaz, apa Ustaz cakap tu perkara benar, berlaku hari-hari. Contoh saya kata pasal kehidupan kita, kita sibuk dengan PDPR dan sebagainya kan. Ustaz, best dia kalau kata, syukur dia kalau kata Ustaz boleh kongsikan ilmu-ilmu ni Ustaz. Ni baru saya nak tanya. Ni buku-buku yang boleh kita dapatkan dan sebagainya. Ustaz, ni Kompas Al-Mulk ni kat mana kita nak dapatkan Ustaz? Alhamdulillah lah, saya ada menulis sedikit tentang apa yang saya sampaikan tadi di dalam Kompas Al-Mulk. Satu karya yang saya hasilkan sendiri, Alhamdulillah. Dan tuan-puan kalau berminat untuk mendalami tafsir surah Al-Mulk dan tadaburnya, boleh menengok Shopee. Hari ini semua atas phone saja, atas talian saja. Shopee Paradigma Ibrah. Type di situ, insya-Allah ada kedai lah di situ untuk membantu anda dapatkan karya untuk kita berjalan ke syurga dan neraka ni, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ini. Tak sabar nak jumpa Ustaz minggu depan untuk siri seterusnya. Menerusi Al-Mulk kita dalami lagi Ustaz. Syukur Allah kirakan rezeki. Jadi, terima kasih Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Dan untuk para penonton semua, kita nak berehat seketika. Duduk sekejap, tadabbur sekejap. Tengok audit diri. Kita sebagai bapa-bapa ni kan nak masuk sambut hari bapa. Berehat seketika kembali lepas ni.